Pendahuluan antara masalah besar negara yang turut menjejaskan pendapatan negara ialah usaha membawa keluar produk secara haram bagi dibawa masuk ke negara jiran untuk kegunaan di negara berkenaan. Hal ini dikatakan demikian, aktiviti ini juga turut mengancam kesejahteraan dan keselamatan negara. Faktor kemasukan barangan di sempadan. Yang pertama ialah perbezaan harga barangan. Harga setengah barang yang lebih tinggi di negara jiran membuatkan wujud usaha untuk membawa keluar sesuatu produk negara untuk dijual di negara jiran. Sebagai contoh, harga petroleum yang lebih rendah di Malaysia menyebabkan timbul usaha untuk menyeludup sumber berkenaan di Thailand bagi membolehkan penggunaan dengan kos yang rendah. Yang kedua ialah kekurangan sumber di negara jiran yang menyebabkan harga barangan akan meningkat di negara jiran. Hal ini dikatakan demikian karena kekurangan sumber barangan dan peningkatan harga akan menyebabkan wujud usaha membawa keluar sesuatu produk negara ke negara jiran. Sebagai contoh, kekurangan minyak masak di Thailand dalam mewujudkan usaha membawa masuk produk minyak masak Malaysia ke negara berkenaan. Yang ketiga ialah urus niaga yang menguntungkan. Hal ini dikatakan demikian karena cukai ekspor yang dikenakan negara ke atas barangan yang hendak dijual dan luar negara akan meningkatkan harga suatu barangan. Sebagai contoh, tanpa membayar cukai, suatu barangan dapat dijual dengan harga yang lebih menguntungkan dan akan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran negara jiran. Akhir sekali ialah undang-undang yang berbeza, yaitu Undang-Undang Negara melarang ekspor kayu balak mentah atau yang belum diproses. Hal ini dikatakan demikian karena undang-undang di setengah negara jiran membenarkan membuat demikian. Sebagai contoh, berlakunya penyeludupan keluar kayu balak yang belum diproses ke negara jiran bagi memenuhi permintaan kayu balak mentah di pasaran antara. Kesan berlakunya kemasukan barang di sepadan dapat merugikan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian karena suatu produk negara yang dibawa keluar untuk dipasarkan di negara jiran tanpa melalui proses yang sah akan merugikan negara dari segi pungutan cukai. Oleh hal yang demikian, cukai ekspor ke atas suatu produk tidak dapat dipungut sedangkan kos pemeriksaan kastam tetap dikeluarkan. Seterusnya ialah dapat menjejaskan imej negara. Hal ini dikatakan demikian karena penyeludupan keluar barangan untuk dibawa masuk ke negara jiran boleh menggambarkan wujudnya kelonggaran dalam sistem kawalan sepadan negara. Oleh hal yang demikian, satu situasi yang boleh menjejaskan imej negara dan boleh dieksploitasi oleh pihak berkepentingan atas kelemahan tersebut. Kesan berlakunya kemasukan barang di sepadan juga dapat membuka ruang aktiviti haram lain. Hal ini dikatakan demikian karena persepsi kawalan sempadan yang longgar akan merangsang sindiket penyeludupan senjata dan dada antara bangsa untuk melakukan aktiviti berkenaan ke Malaysia dengan menggunakan kaedah yang sama. Oleh hal yang demikian, kemasukan senjata dan dada akan mengancam keselamatan negara. Akhir sekali ialah dapat meningkatkan peruntukan subsidi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian produk yang diseludup melibatkan barangan yang disubsidi oleh kerajaan seperti petroleum dan minyak masak. Oleh hal yang demikian, wujudnya kebocoran keluar kos yang ditampung oleh kerajaan untuk kebajikan rakyat menyebabkan sasaran untuk meringankan beban rakyat atau meningkatkan daya beli rakyat tidak akan mencapai kesan yang menyeluruh. Langkah-langkah menangani isu kemasukan barang di sempadan. Antara langkah yang boleh dibuat ialah memperkasakan kawalan sepadan. Hal ini dikatakan demikian kerana semakin banyak peniaga yang cuba untuk mengeluarkan barang keluar negara untuk dipasarkan secara haram. Oleh hal yang demikian, hukuman yang lebih berat perlu diberikan kepada pesalah untuk memberi kesedaran kepada mereka. Langkah yang kedua untuk menangani masalah kemasukan barang di sepadan ialah mengalakkan dan melibatkan
pihak bukan pertubuhan kerajaan NGO. Hal ini dikatakan demikian karena bersedia untuk menyokong dan bekerja sama dalam apapun usaha kerjasama untuk menghapuskan kemasukan barang di sempadan ini. Oleh hal yang demikian, dalam situasi ini, kerjasama antara Thailand dan Malaysia juga bernaung di bawah panji-panji ASEAN. Langkah yang ketiga untuk menangani isu kemasukan barang di sempadan ialah menyusun strategi membantras kemasukan barang di sempadan. Hal ini dikatakan demikian karena menyusun strategi menjamin kemasukan barang di sempadan dapat dibendung seperti melalui operasi pemulihan bersepadu di kawasan terbabit. Oleh itu, dengan menyusun strategi, negara dapat mengawal kemasukan barang di sempadan. Kesimpulannya, kemasukan barang di sempadan semakin berleluasa. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan dan orang ramai harus bekerja sama dan berganding bahu untuk membantras kegiatan yang membawa kesan buruk kepada sistem perdagangan dan ekonomi negara.